اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripadanya dapat kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita sampai pada babun nikah, pada membicarakan tentang perempuan-perempuan yang diharamkan nikah dengan seorang lelaki. Jadi ini merujuk dan ialah menjelaskan tentang rukun berkaitan al-aqidah. Orang yang berakad iaitu pengantin lelaki dan juga kalau ikutnya ialah perempuan tu. Yang pengantin lelaki dan pengantin perempuan, apakah syarat-syarat yang perlu untuk nikah itu menjadi khusus? Maka ulama letak dan bincangkan tentang al-muharramatu minan nisa, perempuan-perempuan yang diharamkan untuk menikah dengan seorang lelaki. Kita berhenti pada muka surat 31, terjemahan bahasa Indonesia pada kata pengarang tanbihun. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Tanbihun, ini satu peringatan. I'lam annahu yushtaratu aydan fil mankuhati kaunuha muslimatan aw kitabiyatan khalisatan dhimmiyatan kanat aw harbiyatan. Kata pengarang, ketahuilah bahawa disyaratkan untuk calon isteri hendaknya orang muslimah, perempuan Islam, ataupun kitabiyah, perempuan ahli kitab, khalisah, yang tulen. Yang tulen lah. Khalisah tu kalau kita nak terjemuh ke bahasa kita, makna perempuan kitabiyah yang tulen. Baik zimmi, sama ada kafir, perempuan ahli kitab tu perempuan zimmi, kafir zimmi, yang mana yang duduk dalam negara Islam. Itu kafir zimmi yang ada akad zimmah, yang duduk dalam negara Islam dan dia membayar jizyah. Dia bayar jizyah dan duduk di bawah negara Islam. Itu kafir zimmi, taat kepada peraturan dan undang-undang negara. Atau harbi, ataupun harbiyah ni, harbi perempuan tadi kafir harbi, ahli kitab tadi kafir harbi, iaitu yang mempunyai permusuhan dengan negara Islam, maka kafir harbi. Jadi istilah ahli zimmah dengan kafir harbi ini dipakai istilah tersebut dalam perbicaraan mengenai tentang kedudukan orang kafir nisbah kepada kerajaan Islam. Maka ahli zimmah ni atau kafir zimmi ialah orang Islam yang duduk dalam kerajaan Islam, yang menetap dalam undang-undang dan juga patuh kepada undang-undang kerajaan Islam. Tu panggil kafir zimmi. Jadi kafir zimmi ni Nabi SAW, Nabi banyak dalam hadis pesan supaya kita menjaga dan meraih hak orang bukan Islam. Lahum ma alaina wa alaihim lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Jadi bagi mereka apa yang bagi kita juga, hak kita yang dapat hak, orang kafir zimmi pun dapat hak sama. Dan mereka juga bertanggungjawab sebagaimana kita bertanggungjawab.
Jadi kita sebagaimana bertanggungjawab untuk taat patuh dan jangan khianat, orang kafir yang duduk dalam kerajaan Islam pun sama, berhak untuk taat dan patuh dan tidak boleh khianat kepada kerajaan. Nampak? Jadi itu pembahagian tersebut, istilah tersebut ada, dia panggil kafir dhimmi. Dan seterusnya, yang memusuhi Islam pula ini, ataupun yang duduk di negara yang memusuhi negara Islam, itu kafir harbi. Kafir harbi datang daripada kalimah al-harb, perang, yang tujuannya mencari peluang nak berperang dan nak menyerang orang Islam. Makna kalaulah kita boleh buat misal sekarang ni, makna hak sesuai ni Israel lah. Israel lah pun. Tapi apa nama ni, kerana dia merampah dan menindas hak umat Islam di Palestin tu. Jadi hak paling dekat lah kalau kita nak letak pun Israel lah. Tapi penentuan ni bergantung kepada ulil amri, kepada kerajaan tu. Dah gitu boleh kita ambil senapang kita tembak? Dah, itu isu perang dah lain pula. Tak boleh memerangi orang lain kecuali dengan perintah ulil amri. Perang dengan maksud perang sabil ni lah. Itu semua dengan arahan al-imam, ulil amri, orang yang kita lantik sebagai pemerintah pada umat Islam. Okey. Jadi itu kedudukan yang ada. Maka dalam itu ada beberapa istilah lagi. Nama kafir muahid ataupun muahad, yakni orang kafir yang buat perjanjian. Dia negara yang orang bukan Islam, tetapi dia ada hubungan dengan kita. Macam kebanyakan negara-negara bukan Islam ni lah. Dia ada hubungan baik kita pun bina hubungan. Dia bukan Islam tapi dia ada hubungan dengan kita. Hak tu juga sama, termasuk dalam yang dilarang kita memusuhi dan juga buat khianat. Okey. Kemudian kafir musta'min. Musta'min ialah kafir orang yang bukan Islam meminta keamanan, minta duduk dalam negara Islam untuk diberi keamanan kepada dia. Itu kafir musta'min. Orang kafir yang datang untuk minta berlindung di bawah kerajaan Islam atau negara Islam. Jadi hak tiga-tiga ni, kafir dhimmi, kafir muahad dan juga kafir musta'min tadi, mereka ini kita tak boleh. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Taala tidak larang kamu, tak larang kamu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, tak larang kamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu, antabarruhum, kamu buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berlaku adil. Sebab itulah kalau sejarahnya ni, kita baru saja Jumaat baru ni pembukaan semula, bukan dia mengembalikan semula Hagia Sophia digunakan fungsi sebagai masjid. Kalau kita lihat memanglah tak ada lah agama yang masuk dalam negara mana-mana pun, menawan mana-mana negara, hak lebih adil dan lebih bertimbang rasa lebih pada negara Islam dan agama Islam. Tak ada. Hak lain kalau masuk, dia akan musnahkan, dia akan mengadakan kezaliman yang banyak, penyiksaan. Islam, Sultan Muhammad Al-Fatih perang nak tawang, masuk sikit minta maaf sambil-sambil. Kita kena tahu juga apa berlaku kat dunia ni. Nak perang di Konstantinopel tu Istanbul lah. Nak perang bukan main payah untuk memecahkan benteng kubu Kristian di situ. Jadi negara itu ataupun Istanbul itu dibuka dengan cara perang. Kalau ikutnya segala-gala tanah itu menjadi hak milik kepada Islam, kerajaan hak dapat tawang dia. Tapi Sultan Muhammad Fatih tak. Hagia Sophia yang masa itu berfungsi sebagai gereja yang paling besar, katedral, maknanya gereja paling besar. Sultan Muhammad Fatih dia beli. Apa dah? Dia beli.
Dia beli dengan duit, bukan duit kerajaan. Duit dia, duit peribadi dia beli. Sebab apa? Nampak orang yang berfikiran jauh. Bila beli duit peribadi dia, dah, apa lagi sepatutnya kalau ditawan, tanah tu milik orang Islam lah ke? Tak payah beli-beli dah lah. Tak payah beli dah. Tapi nak tunjuk bahawa rahmat dan juga keadilan yang sangat-sangat, kita kata sangat hebat, dia bayar. Dia beli dengan duit dia. Lepas dibeli Hagia Sophia itu, dia wakaf menjadi masjid. Jadi wakaf jadi masjid, pahala boleh ke dia? Sombong. Fungsi lepas pada itu berfungsi sebagai masjid, sehinggalah dia diubah oleh Mustafa Kamal menjadi muzium. Jadi muzium. Jadi Jumaat baru ni dikembalikan kepada fungsi asal, iaitu sebagai masjid. Sebab hak milik Sultan Muhammad dah tu, Muhammad Al-Fatih. Bila hak dia wakaf ni tak boleh hilang. Fungsi dia tetap kena raih. Sebagaimana masjid kita ni wakaf, selama-lamanya wakaf. Nampak tak? Maka apa nama ni? Itu kedudukan orang bukan Islam dalam dilihat kepada struktur pemerintahan yang ada dalam fiqh Islam. Okey, sekarang ni zimmi ke tak zimmi, dah ada dalam Malaysia ni, tengoklah. Yang makna dari segi kewarganegaraannya, rakyat Malaysia yang duduk dalam Malaysia, apa bangsa, apa agama sekalipun, dia kena patuhlah kepada perlembagaan dan juga undang-undang yang berdaulat dalam negara kita. Okey, habis. Tu nak terang berkaitan dengan masalah ini. Jadi dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita menikah, Islam menikah dengan orang Islam, perempuan Islam ataupun perempuan kitabiah. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Tuhan sebut, dan juga kamu boleh menikah dengan perempuan-perempuan yang suci di kalangan yang diberi kitab sebelum kamu. Maka ulama bincang tentang apa hukum orang Islam menikah dengan orang bukan Islam. Jadi kata dia, tanbihun, ini satu peringatan. I'lam annahu yushtaratu aidan fil mankuhati, bahawa disyaratkan juga pada perempuan yang nak dinikahi, kaunuha. Apa syaratnya? Kaunuha, keadaan perempuan itu muslimatan. Perempuan yang nak menikah dengan orang lelaki, yakni orang lelaki Islam, mesti muslimah. Au kitabiyatan khalisatan, ataupun perempuan kitabiyah yang khalisah. Khalisah ni makna yang kita panggil apa ni? Tuling. Tuling tu makna memang kitabiah betul. Dia bukan capur, bukan kahwin capur dengan mak dia kitabiah, ayah dia itu tak ada agama, ataupun seorang agama Majusi, seorang lagi agama sembah berhala, wathani. Tak. Dia mesti keturunan ahli kitab yang betul-betul. Zimmiyatan kanat au harbiyatan, tak kira. Jadi Islam kata tak kira sama ada perempuan hak kita nikah tu ahli kitab yang ahli zimmi, duduk dalam negara Islam dan patuh, ataupun perempuan kafir harbi sekalipun, tak ada masalah. Dia bukan melibatkan tu dia isteri. Jadi yang dibenarkan menikah dengan orang bukan Islam ni pihak lelaki Muslim. Bukan orang perempuan Islam menikah dengan lelaki bukan Islam, tu tak boleh tu. Perempuan Islam menikah dengan lelaki kitabi, lelaki ahli kitab, tu tak ada benar. Jadi kenapa Islam membenarkan juga ni? Kerana bila orang lelaki ni dan lelaki ni ketua keluarga, dia peranan dia besar, perempuan yang ahli kitab, nanti dia akan patuhlah. Makna kebarangkalian orang kitabi ni, perempuan kitabiah, isteri yang ahli kitab ni akan ikut suami juga, tu adalah.
Kebangkaliannya dia. Dia katakanlah dia mati dalam agama Kristian ataupun agama Yahudi, tak ada masalah lah, selesai. Tak nak ikut cara agama dia lah. Dah anak gigi. Anak gigi nak macam mana? Anak gigi ikut agama Islam. Ya, agama hak paling mulia, agama Islam. Jadi Malaysia boleh tak? Malaysia ni tidak dibenarkan lah. Tak dibunuh dalam undang-undang keluarga. Tak bunuh sebab apa? Atas dasar siasah syariah. Kerajaan berhak mengharam dan juga menahan benda hak asalnya harus. Asal ni ayat Quran ni. Maknanya orang Islam lelaki boleh menikah dengan perempuan kafir yang kitabiah. Jadi apa Malaysia tak boleh pula? Undang-undang keluarga Islam tak boleh, tak benar kan? Itu kerana siasah syariah, kerana berhak kepada pemerintah ulil amri melarang benda hak asalnya boleh jadi tak boleh, boleh. Kerana ada sebab yang tertentu. Jadi banyak sebab lah. Hatta pada zaman Sayyidina Umar pun, Sayyidina Umar larang berapa orang sahabat menikah dengan perempuan kitabiah. Kata kat kita tak laku orang kita. Nikah dengan orang-orang apa ni, perempuan kitabi. Perempuan Islam nak tahu mana? Apa tak? Jadi dia larang sebahagiannya menikah dengan perempuan kitabiah. Maka benda tu berhak kerajaan buat keputusan. Dan tempat kita Malaysia pun payahlah nak mencari betul-betul perempuan yang kitabiah, yang tulen. Yang tulen. Kalau ada pun kes-kes import. Kes import macam COVID juga. Tapi ada berlaku lah. Orang kita pergi duduk luar negara, menikah dengan perempuan. Perempuan tu memang ahli kitab lah. Jadi nak daftar sini Malaysia, maka dibincang-bincang mahkamah semua, kes tu diluluhkan lah. Tapi bukan benda boleh buat peraturan umum. Tapi kes-kes terpencil yang terpinggir macam tu, kalau ada pun maknanya tak banyak lah, tak banyak. Sebab perempuan yang duduk di negara Eropah tu memang asal daripada kitabiah. Okey. Jadi kata dia, muka surat 232, fayahillu ma'al karahati nikahul israiliyati bi syarti alla yu'lama dukhulu awwali abaiha fi dhalika ad-dini ba'da bi'tsati Isa alaihi salam wa in ulima dukhuluhu fihi ba'da at-tahrif. Maka adalah halal tapi makruh. Boleh menikah tapi hukumnya makruh lah. Apa dia? Menikahi wanita Israiliyah, wanita bangsa Israel, makna orang Yahudi, bangsa Yahudi. Israel ni nama Nabi siapa dia? Ishak. Ishak dah. Ishak. Jadi dia dipanggil Israel. Nabi Yaqub ibnu Ishak. Betul, Nabi Yaqub ibnu Ishak. Jadi Ishak ni adik-beradik kepada Nabi Ismail. Jadi Yaqub ibnu Ishak dipanggil sebagai Israel, iaitu hamba Allah. Dalam bahasanya membara makna hamba Allah. Maka halal tapi makruh menikahi wanita Israiliyah dengan syarat tidak ada diketahui bahawa nenek moyang awal kenasabannya masuk agama itu, yakni agama Yahudi dan Nasraniyah, setelah terutus Nabi Isa alaihi salam, sekalipun diketahui terjadinya perubahan kitab Taurat. Okey, sekarang ni dia nak perincikan lagi berkaitan ciri perempuan kitabiah. Kalau ikut ni, kita ni dalam bab ni kita baca sajalah, nak beramal dah. Nak beramal menikahkan kitabiah ni dah. Tapi sekadar kita tahu. Kata dia, fayahillu ma'al karaha, menikah dengan perempuan kitabi ni hukumnya halal, sah nikah, tapi makruh.
Apa dia? Nikahul Israiliyah, menikah dengan perempuan Bani Israel, iaitu Israel itu Yaqub ibnu Ishaq, iaitu cucu Nabi Ibrahim. Israiliyah bisyarti, tapi syarat dia apa? Alla yu'lama dukhulu awwali abaiha fi dhalika ad-din ba'da ba'thati Isa alaihi salam, bahawa tidak diketahui masuknya bapa yang mula-mula. Bapa yang mula-mula makna moyang yang mula-mula sekali. Kita tak tahu dia tu masuk selepas daripada ba'da ba'thati Isa alaihi salam, selepas dibangkitkan Nabi Isa, selepas diutus Nabi Isa. Ini sekarang ni dia meletakkan dan memperincikan apa syarat kitabiah tu. Jadi hak perempuan ni, hak diboleh nikah ni kena tengok tok nenek moyang hak mula-mula tu dia jadi agama ahli kitab ni, sama ada Yahudi ataupun Nasara ni, bila kata dia mesti sebelum jangan, makna tidak diketahui dia Islam tu selepas bangkit Nabi Isa. Maknanya dia mesti masuk dalam agama tu sebelum Nabi Isa bangkit, sebelum Nabi Isa bangkit, iaitu puak Bani Israel yang ikut Taurat, yang ikut kepada Taurat, ikut kepada Nabi Musa ni, zaman tu. Maka zaman tersebut, mana-mana yang beragama dengan agama Yahudi ahli kitab ni, yang ikut berpegang pada Taurat ini, kiranya kalau nenek moyang dia tu ada zaman tu dan berterusan sampai sekarang, boleh nikah dengan perempuan tu boleh nikah. Sekira-kira tidak diketahui bahawa masuk moyang yang pertama itu dalam agama tersebut selepas daripada bangkit Nabi Isa. Maknanya dia moyang yang pertama tu masuk dalam agama Yahudi itu sebelum Nabi Isa dibangkit menjadi Rasul. Okey, boleh dah. Ghayah boleh itu, wa in ulima dukhuluhu fihi ba'da tahrif, walaupun diketahui dia masuk dalam agama itu selepas berlaku perubahan. Tahrif ni mana penyelewengan kitab Taurat. Kan Taurat ini maklum Allah Ta'ala sebut ahli kitab ni diubah Taurat asal yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam diubah oleh pendeta-pendeta ahli kitab, pendeta-pendeta Yahudi. Jadi adakah disyaratkan dia kena pegang agama asal Nabi Musa? Tak, hatta tak apa dah. Kira bangsa Yahudi walaupun dia masuk selepas Taurat diseleweng sekalipun, dikira ahli kitab dah. Dikira ahli kitab dah. Jadi sepanjang-panjang tempoh zaman Nabi Musa, orang yang ikut tu nak tunggu kepada bangkit Nabi Isa tu, ramai tu ramai Bani Israel tu. Dia keturunan tu lah. Tahun-tahun itu Nabi-Nabi yang bangkit antara dua tempoh tu pun sangat ramai. Okey. Kemudian kata dia, wa nikahu ghairiha bi syarti an yu'lama dukhulu awwali abaiha fihi qablaha walau ba'da tahrifi in tajannabul muharraf. Juga halal tapi makruh menikahi wanita kitabiyah selain Israiliyah, selain daripada bangsa Bani Israel, dengan syarat diketahuinya bahawa nenek moyang awal kenasabannya memasuki agama tersebut sebelum terutusnya Nabi Isa. Sebelum terutusnya Nabi Isa. Sekalipun setelah terjadi perubahan kitab, jika mereka menyingkiri perubahan yang palsu itu. Okey. Sekarang ni kepada yang bukan bangsa Bani Israel. Yang bukan bangsa Bani Israel. Okey. Jadi dia kata
menikah selain daripada Israiliyah, perempuan yang bangsa Bani Israel ni, dikira ahli kitab juga. Tapi contohnya dia bangsa mana? Dia bangsa Kibti ke? Tak. Dia bangsa mana lagi? Dia bangsa Arab. Arab sebahagiannya ada juga yang tapi tak ramai lah yang jadi ahli kitab. Jadi mereka itu dia masuk kepada agama itu wa nikahu ghairiha, nikah selain daripada perempuan Bani Israel, dengan syarat ay yu'lama dukhulu awwali abaiha fihi, bahawa diketahui masuknya moyang pertama perempuan tadi dalam agama itu qablaha, sebelum apa? Sebelum dibangkit Nabi Isa alaihi salam. Sebelum bangkit Nabi Isa. Walau ba'da tahrif, walaupun selepas berlaku penyelewengan. Tapi intajannabu tahri muharrafa, intajannabu al-muharrafa, jika mereka menjauhi penyelewengan itu. Macam mana? Jadi hak selain Bani Israel ni, syaratnya maknanya sebelum dibangkit Nabi Isa lah. Tapi hak bukan Bani Israel ni, dia ada syarat lebih je. Maknanya kalau dia masuk agama ahli kitab atau agama Yahudi ni, lepas berlaku penyelewengan sekalipun boleh, tapi dia tak ikut, dia tak buat penyelewengan tu. Dia tak buat penyelewengan tu. Dan kalau kita lihat ni berlaku tak? Berlaku. Contohnya sebahagian daripada kita dengar Waraqah bin Naufal. Tak? Waraqah bin Naufal ni apa? Pak saudara Khadijah kan? Pak saudara Khadijah. Yang Nabi bila mula-mula bangkit tu, bangkit jadi Rasul, dapat ataupun bila terima wahyu pertama kan, dia balik dia cerita ke isteri dia Khadijah. Khadijah mari jumpa pak saudara Waraqah bin Naufal, sebab dia belajar ilmu ahli kitab. Nampak tak? Dia di atas agama ahli kitab. Tapi agama ahli kitab mana? Hak betul. Hak betul. Jadi dalam sebahagian ahli kitab ni, ada sebahagian mereka yang masih berpegang dengan prinsip-prinsip dan ajaran hak betul. Nampak tak? Dan sebahagiannya di Madinah pun, bagaimana orang Madinah boleh terima. Ni juga isu hari ni ada orang tuduh dan orang gelar Nabi alaihi salatu wassalam ni pelarian. La haula wala quwwata illa billah. Jadi maknanya tuduh pelarian ni satu kehinaan. Dituduh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai pelarian juga. Ini bila kita jahil itu satu, nampak tak? Tapi kita guna hujah agama dengan salah. Orang begini kalau zaman dulu kena takzir, kena takzir. Kalau betul-betul keras kena takzir. Kenapa siapa nak mengaitkan kepada Rasulullah SAW? Rasulullah dijemput oleh kaum Ansar, jemput mari. Boleh ke tuduh sebagai pelarian? Nampak tak? Orang gini memang kalau dia su'il adab ma'ajana bin Nabi alaihi salatu wassalam, orang ini memang buruk adab dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak patut keluar gitu. Siapa kita nak bandingkan? Ulama sebut dalam kitab, barang siapa yang kata Nabi, contoh, ni jelas kita baca mula-mula sekali kitab, mula kita baca sini Tuhfatul Raghibin tak? Berkaitan dengan akidah. Barang siapa yang mengatakan, orang tanya ke dia, apa mu tak pandai baca, tak pandai nulis, buta huruf, dia pun kata Nabi pun buta huruf, orang ini wajib kena takzir. Takzir hukum rotang ke penjara ke. Kalau tidak, lepas ni orang pun mulut pun mudah nak hina nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak cakap tu bukan orang bukan Islam, mengaku Islam. Nampak tak? Ni bukan libat parti benda-benda ni, nak main ke parti ni, cerita hak agama ni dari segi hukum tak boleh itu. Terutamanya bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni satu perhinaan lah tu. Rasulullah dia jemput oleh orang Ansar, datang ke Madinah setelah kabilah-kabilah dalam Bai'atul Aqabah
berlaku dah berpakat nak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun memang ketetapan Tuhan. Rasulullah akan pergi dan juga akan berhijrah ke Madinah. Nampak? Jadi tak boleh nak sama peristiwa hijrah ni dengan peristiwa pelarian, tak boleh nak sama. Bahkan rumah Nabi duduk mula-mula sampai betul dia pun rumah tu rumah hak wakaf untuk Nabi dah kalau tengok dalam sirah. Kenapa tak? Rumah duduk oleh Abu Ayyub Al-Ansari tu. Okey, jadi perkataan tu tidak patut keluar. Dan kalau maknanya kena ketegasan boleh buat, makna kena ikut itulah. Kena supaya beringat orang lain, tidak suka-suka memperendahkan dan juga mengatakan perkara yang tidak layak bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian mana tadi? Dia kena, orang ini kalau bukan perempuan Israeliah, dia boleh dikira juga ahli kitab, tapi syaratnya dia kena intajannabul muharrafa, jika dia menjauhi perkara-perkara yang menyeleweng, yang berlaku perubahan terhadap kitab-kitab yang sebelum itu. Habis. Walau aslama kitabiyyun wa tahtahu kitabiyyatun dama nikahuhu wa in kana qabla ad-dukhul. Selesai. Ini masalah lain. Ini mungkin berlaku, benda gini berlaku apabila orang bukan Islam masuk Islam. Apa yang berlaku terhadap hubungan suami isteri tersebut? Okay. Kata dia, la walau aslama kitabiyyun, kalaulah Islam lelaki kitabi, lelaki ahli kitab, dia Islam, wa tahtahu kitabiyyatun, dan di bawahnya, makna dia itu menikah ada kitabiyah di dalam, di bawahnya maksudnya dia masuk Islam dalam keadaan isteri dia tu perempuan kitabiyah, perempuan ahli kitab. Dama nikahuhu wa in kana qabla ad-dukhul, nikahnya berterusan walaupun sebelum dukhul, walaupun belum dukhul lagi, belum bersama dengan isteri lagi. Apa tak? Dua orang ni, seorang Yahudi lelaki nikah jadi perempuan, akad nikah selesai dah, selesai akad nikah. Hatta sebelum dukhul sekali, katalah si suami masuk Islam, dah kena cerai ke? Dah. Sebab perempuan tu ahli kitab dah. Dia ahli kitab, perempuan tu ahli kitab. Kalau hak lelaki masuk Islam walaupun tak dukhul lagi, adakah jadi tercerai hubungannya? Tidak. Masih kekal hubungan suami isteri itu. Kalau agama lain, contohnya kalau masuk Islam dua-dua, tak ada masalah lah. Ni kan dia akan cerita kalau yang berlaku kes, maknanya seorang masuk Islam, seorang kekal dalam agama lama. Dan kalau katalah dua orang masuk Islam, kena nikah semula, tak payah. Apa hak agama dulu sah sebagai nikah, masuk Islam hubungan tu kekal. Masih suami isteri, tak perlu nikah baru. Nikah baru tu nikah lain cerita. Nikah baru tu ikut dia lah. Nikah mula, tak payah nikah mula. Nikah dengan hak baru lah apa. Okey. Kemudian kata dia, awathaniyun wa tahtahu wathaniyatun fatakhallafat qabla ad-dukhul tanajjazatil furqatu aw ba'dahu wa aslamat fil iddati dama nikahuhu wa illa fal furqatu min islamihi. Kalau seorang suami wathani, penyembah batu dan sebagainya, contohlah wathani itu penyembah berhala. Wathani penyembah berhala. Kalau seorang suami wathani sebelum dukhul, sebelum dia bersama isteri lah, maknanya menikah dak bersama, dak setubuh, memeluk Islam, tetapi isterinya yang juga wathani, bini pun agama penyembah berhala juga, tetapi isterinya yang juga wathaniyah tidak memeluknya, dia seorang masuk Islam, hak lelaki masuk Islam, isteri tak masuk Islam.
maka perceraian terjadi dengan seketika itu juga. Dua orang ni menikah, katakanlah agama penyembah berhala belaka, dua-dua menyembah berhala belaka. Tiba-tiba menikah. Lepas menikah, sebelum bersama, sebelum bersetubuh, katalah si lelaki ni masuk Islam, si tula tercerai. Kalau isteri tidak Islam juga, apa tak? Kalau isteri tidak Islam juga, makanya apa yang berlaku? Cerailah. Sebab apa? Tak boleh menikah dengan perempuan yang apa nama ni, yang bukan kitabiah, tak boleh nikah. Bukan Islam, bukan kitabiah. Maka tercerailah. Kira fasah lah, fasah nikah. Sebab perempuan tu tak boleh jadi isteri dia dah tu. Dia tak, perempuan tak berislam. Dan iddah, tak ada iddah sebab tak bersetubuh lagi, tak dukhul lagi. Kalau sesudah dukhul serta sang isteri memeluk Islam dalam masa iddah, maka nikahnya berjalan terus. Kalau dukhul dah, suami masuk Islam, maka perempuan tu beriddah. Kalau perempuan tu dalam iddah dia masuk Islam juga, selesai, nikah itu diteruskan. Kalau tidak, maka perceraian terjadi sejak sang suami memeluk Islam. Okey, jadi masalah ni mungkin berlaku apabila seorang yang mu'allaf nak masuk Islam, suami isteri. Kata dia awathaniyun wa tahtahu wathaniyun, ataupun Islam oleh wathani, oleh lelaki yang menyembah berhala, wa tahtahu wathaniyatun, dan dia ada isteri yang juga menyembah berhala, agama menyembah berhala lah ni. Fatakhallafat qabla dukhuli, lalu si isteri itu takhallafat, menyalahi suami dia, maknanya tak mau ikut Islam sekali. Sebelum dukhul, tak berlaku dukhul lagi, menikah tu, tanajjazatil furqah, maka berlangsunglah perceraian itu. Cerai itu jadi langsung terus, maka difasah dan diceraikan antara kedua tu. Tak ada iddah dah, sebab tak dukhul lagi. Au ba'dahu, ataupun selepas daripada dukhul. Kalau berlaku masuk Islam suami itu selepas daripada dah berlaku persetubuhan, lama dah, contohnya dah menikah dah, lepas tu si suami masuk Islam, wa aslamat fil iddati, lalu isteri pun Islam dalam tempoh iddah. Bila suami masuk Islam, maka isteri dia kena iddah. Dalam masa iddah tu isteri masuk Islam, dama nikahuhu, kekallah nikahnya. Nikah itu kekal, tak perlu nikah semula. Wa illa, jika tidak, ai wa illam taslam fil iddati, jika tidak Islam, aslama yuslimu, wa illam tuslim, wa illam tuslim, jika tidak Islam perempuan itu fil iddah, tidak Islam dalam masa iddah, fal furqatu min islamihi, maka tempoh cerai itu dikira start daripada Islam suami. Suami Islam bila? Suami Islam pada 1 hari bulan 7. Nampak tak? Isteri nak kira iddah tu bila? Nak kira iddah itu kira sejak dia Islam. 1 bulan 7 kira 3 kali suci semua, habis iddah, dah Islam juga, cerai. Maknanya tak boleh. Kalau nak nikah pula, nak nikah pula ke mana? Perempuan tu kan masuk Islam, lepas tu nikah baru. Nikah baru. Tak boleh nak pakai hak lama dah, sebab putus dah tu. Kira dah putus. Okay? Jadi asalnya menikah dah kat Australia. Jadi
dekat Australia tu perempuan tu ahli kitab lah. Ahli kitab lah. Jadi kalau kat negara sana mungkin dibenarkan, tak ada masalah lah. Kalau nikah tu sah lah, boleh nikah dengan perempuan kitabiah. Cuma Malaysia ni tidak membenarkan lah. Jadi bila balik Malaysia, keluarga pihak lelaki marah. Jadi perempuan tadi pun masuk Islam. Masuk Islam. Lepas tu nikah mula. Jawapannya boleh jamu. Boleh jamu lah. Tak payah dah nikah mula. Tak payah nikah mula dah. Sebab nikah lama tu sah dah. Faham tak? Dah kalau nikah kau ada masalah ni kau nikah. Si minyak. Dia buat lapor mahkamah dah. Dah kalau lapor mahkamah dah, mahkamah buat putusan dah, tak apa kan. Maknanya bila main sendiri. Hak ni dia kata, hak ni sebab tengok tadi. Kalau syok sebab tu dia kata bisyarti alla yu'lama, bahawa tidak diketahui. Makna tak tahu bahawa dia ni masuk lepas daripada Nabi Isa dah bila tak tahu. Dan jadi sama juga hukum kalau syok. Perempuan ni asal dia agama Kristian hak tuling ke tak tuling? Kalau syok agama tuling ke tak tuling? Jadi kira hak tuling. Nampak tak? Kiranya hak agama tuling. Tengok kepada sahih. Maka dia tu tengok kepada ada qarina ataupun bukti-bukti ni agama ni daripada nenek moyang lama dah. Contohnya. Contohnya lah. Jadi mungkin ni berlaku di Eropah, memang boleh sangat berlaku lah. Ada apa lah molek tu kata orang akan si minyak lah. Untung lah tu tak ada benda. Sama dah. Dah kalau nikah sekali lagi apa nama ni tolak, tak ada kaitan dengan tolak ni, tak tolak, bukan tolak dia pun. Nampak tak? Boleh jamu ya. Okey. Jadi kecuali lah mahkamah hukum dengan difarak. Kalau hukum dengan difasak, itu nikah semula munasabah lah. Kalau mahkamah hukum dah. Kalau tidak ada hukum, maknanya sebenarnya boleh teruskan sahaja. Nikah hak lama tu tidak terbatal. Kerana dia ambil hukum zahir perempuan itu ahli kitab. Okey. Wa illa fal furqatu min islamihi, maka dikira perceraian itu sejak daripada Islamnya lelaki tadi, tempoh bereddahnya situ. Kemudian katanya walau aslamat wa asarra 'ala al-kufri fa in dakhala biha wa aslama fil 'iddati daman nikahu wa illa fal furqatu min islamiha. Apabila sang isteri memeluk Islam sedang suami masih tetap kafir, jika telah pernah dukhul, pernah setubuh, lalu memeluk Islam di dalam masa iddah, maka nikah berjalan terus. Kalau tidak, maka perceraian terjadi sejak isteri memeluk Islam. Ini terbalik pula. Ni kalau isteri Islam. Dua-dua tu asalnya tak Islam, tapi hak masuk Islamnya isteri. Walau aslamat, jika Islam isteri, wa asarra ay wa asarra zauj, dan kekal suami alal kufri, suami kekal agama kufur juga. Fa in dakhala biha, kena tengok. Fa in dakhala biha, kalau dia telah dukhul dengan isteri tadi, wa aslama fil iddati, dan suami itu masuk Islam dalam tempoh iddah. Bila isteri masuk Islam je, start dah kira iddah. Kena iddah tu. Kalau suami dalam tempoh iddah masuk Islam, daman nikahu, nikah itu kekal. Wa illa, jika tidak, makna jika suami tak masuk Islam, fal furqatu min islamiha, maka dikiralah perceraian itu sejak daripada Islamnya, isteri. Okey. Jadi kalau mereka berdua belum dukhul, belum berlaku setubuhan, makna kalau isteri seorang masuk Islam, tak dukhul lagi. Kalau suami tak masuk sekali tu, dia cerah. Apa tak? Kira tercerai. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa haitsu adamna
fala yadurru muqaranatu mufsidin huwa zailun indal islami. Ni kita kena baca minggu depan lah, sebab dia panjang sikit. Kalau berlaku perkara dalam tempoh tersebut, berlaku perkara yang menyebabkan gugur dari segi hukum Islam tu cerah, tapi dari segi agama dia tak. Gua nak cerita. Maka ini akan kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah taala. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.